Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita malam ini ayat yang ke-55. Muka surat tengoklah muka surat berapa? 8. Muka surat 8 ayat yang ke-55 surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita baca. Semoga Allah memberi kefahaman dan memberi istiqamah kita untuk mempelajari dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Alhamdulillah, kalau kita masih ingat lagi surah Al-Baqarah, walaupun ada perkara-perkara lain dan perkara penting juga yang Allah nak ceritakan ialah sifat-sifat Yahudi, di mana Allah nak membongkarkan sifat-sifat Yahudi supaya menjadi pengajaran untuk kita umat Islam. Jangan meniru sifat-sifat ataupun perangai mereka. Dan yang kedua, Allah juga nak pujuk golongan Yahudi supaya kembali kepada Islam, yakni ajaran yang benar. Jadi setakat ini kita dah tengok dah jenis Yahudi yang pertama, iaitu ulama-ulama Yahudi. Kita dah tengok dah bagaimana sifat zalimnya ulama-ulama Yahudi. Dia tipu ayat-ayat Allah, dia jual ayat-ayat Allah dengan murah. Itu kita tengok dah. Lepas tu banyak dia kufur pada nikmat-nikmat. Kita sedang belajar sekarang ini bagaimana mereka kufur kepada nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Malam ini ayat yang ke-55, nikmat yang seterusnya lupa dah nikmat yang berapa. Nikmat yang ke-5 ke-6 rasanya nikmat ni. Dan Allah telah tolong mereka daripada disembelih. Allah tolong mereka daripada tenggelam di lautan merah tersebut. Itulah nikmat-nikmat dia. Allah selamatkan mereka daripada bertaubat bila mereka menyembah lembu. Allah ampun dosa-dosa mereka. Itu di antara nikmat-nikmat yang sebelum ini.
Dan nikmat yang kita nak baca pada malam ini, ayat yang 55 ialah apabila selesai urusan Nabi Musa menghukum guru-guru yang menyembah lembu. Kan kita tengok satu kumpulan di bawah pimpinan Musa As-Samiri tersebut, maka kesan semasa Nabi Musa pergi mengambil kitab Taurat selama 40 hari, semasa menunggu kepulangan Nabi Allah Musa membawa kitab, mereka ketika itu telah membuat perkara-perkara khurafat, yakni mereka telah mencari idea-idea baru untuk beribadat dengan cara memberi kuasa kepada, kononnya kuasa ajaib ada pada sembahan-sembahan. Mereka buat patung lembu. Kalau mereka buat patung lembu, setakat patung sahaja, itu tak menjadi masalah. Itu merupakan dosa lah. Yang menjadi isu ialah mereka buat patung lembu dan mereka meyakini ada kuasa pada lembu tersebut yang boleh selesaikan masalah mereka, yang boleh sempurnakan hajat mereka. Itulah kesyirikan, itulah ilah. Bergantung harap kepada apa ada pada lembu tersebut. Maka hukuman dalam kitab Taurat, syariat dia ialah hukum bunuh. Maka hukum bunuh tersebut kita tengok dah minggu lepas bagaimana hukum bunuh dia. Setengah riwayat mengatakan kawan dia bunuh dia, ada mengatakan dia bunuh sendiri. Maka selesai. Bila selesai, maka innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah amat menyukai orang bertaubat. Maka Allah ampunkan dosa-dosa mereka yang bertaubat tadi. Walaupun mereka syirik, pasal mereka bertaubat, Allah kata innahu huwat tawwabur rahim. Allah amat menyukai golongan-golongan yang bertaubat ini. Selesai. Itu nikmat yang minggu lepas lah, yang keempat. Ini nikmat yang kelima pula. Selepas pada selesai kes ni, reda sikit Nabi Allah Musa, maka Nabi Allah Musa pun buat keluarlah kitab Taurat dia. Yang 40 hari dia pergi ambil di Gunung Tursina tersebut, tunjuk. Wahai kaumku, ini dia kitab Taurat yang aku pergi ambil, yang Allah bagi kepada aku di Gunung Tursina tersebut. Maka tunjuk saja tengok. Sedangkan orang Yahudi ni, dia baru tengok saja kawan dia itu diselesaikan masalah. Dia baru saja tengok bagaimana Allah selamatkan mereka dengan menenggelamkan golongan-golongan Fir'aun. Bila Allah suruh tunjuk kitab, dia kata, wahai Musa, kami tak percayalah kitab ini daripada Allah, dia kata. Kecuali kamu tunjuk sendiri bagaimana kitab itu Allah turunkan kepada kamu. Tengok, dia mula degil. Maka, tiada pilihan. Musa demi untuk tarik supaya kaum dia baca kitab, terima kitab, maka dia ajak pergi di Gunung Tursina tersebut. Dalam riwayat mengatakan ada 70,000 penyokong ni. Mustahil dia buat 70,000. Maka dia buatlah undian. Dia buat undian memilih satu wakil daripada 1,000 orang. Bila ada 1,000 orang, dia pilih satu wakil rakyat. Ada 1,000 lagi, dia pilih satu lagi. Dapat 70 orang. Ini riwayat mengatakan. Maka dapat 70 orang wakil rakyat. Maka dia ajak pergi ke Gunung Tursina tersebut. Pergi tempat bagaimana Nabi Musa menerima kitab tersebut. Saya tak percaya. Maka ketika itu tunjuk. Allah pun tunjuklah. Ceritalah bagaimana kitab ini sekian. Habis cerita, dia kata, kami pun masih ragu, wahai Musa. Kamu tunjuk macam mana pun, kami tak puas hatilah, wahai Musa. Kami nak tengok juga Tuhan punya Quran ni. Tuhan punya Taurat ni. Kamu nak tengok dengan mata kami sendiri, baru kami percaya yang betul-betul kitab Taurat ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok degilnya. Maka bila ungkapkan perkataan itu, maka Allah pun bunyi yang kuat, maka dimatikan semua sekali. Bila mati semua sekali, dia masih tengok. Rebah B tengok, B rebah C tengok. Dia masing-masing tengok dia punya jatuh, pengsan, mati. Begitu. Ini ayat dia. Ini ayat yang kita nak baca malam ni. Bagaimana degilnya golongan 70 wakil rakyat yang pergi tak puas hati dengan kitab Taurat, nak pergi tengok sendiri, dah tunjuk nak tengok, tak puas hati lagi, nak tengok Tuhan sendiri, maka Allah matikan mereka. Maka kita baca wa iz qultum, dan kenanglah ketika kamu berkata. Siapa berkata? 70 orang wakil rakyat berkata.
Dan ingatlah wahai bangsa Yahudi, tok nenek kamu yang 70 orang yang wakil rakyat tadi yang degil tadi berkata. Dia berkata kepada siapa? Berkata kepada Musa kerana degilnya mereka tak nak percaya yang Musa bawa kitab Taurat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia kata? Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak puas hati kalau kamu cakap saja Allah bagi kitab ini ada bentuk-bentuk sekian. Kami tak puas hatilah kecuali hatta narallaha jahrah. Hatta sehingga kami lihat dengan jelas Allah, wajah Allah tersebut. Tengok, degil sangat dia. Maka fa'akhazatkumus sa'iqah, maka dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sa'iqah, satu petir, bunyi petir yang kuat. Maka wa antum tanzurun, dan kamu mati semua sekali, dan kamu menyaksikan kematian kawan-kawan kamu tersebut. Ditengok Irbah B tengok, oh mati dah kawan aku. Lepas tu B Irbah pula, saya kata, oh mati dah kawan aku. Semua 70 orang mati semua sekali. Mati semua sekali. Dalam bila mati semua sekali, dalam ayat yang lain lah, dalam ayat yang banyak kisah ni, saya rasa surah Al-A'raf ni, surah Al-A'raf ada kisah ni. Surah Al-A'raf, tuan balik tengok nantilah, kita bincang panjang pula. Ayat 155 hingga 180 lebih, tu cerita bab kisah ni lah, tapi dalam bentuk yang lain. Maka Nabi Musa berisau, berdoa, wahai Allah, sepatutnya kalau kamu matikan 70 orang ini di hadapan kaumku, tak apa juga. Sekarang ini, bila kamu matikan sekarang ini, nanti kaum aku yang ramai lagi ke sana akan tuduh aku bunuh wakil rakyat pula. Dia berdoa dengan Allah supaya Allah hidupkan semula yang 70 orang tersebut. Maka ayat yang ke-56. Thumma ba'athnakum, kemudian kami bangkitkan kamu. Tengok Allah kata ni. Kenanglah wahai bangsa Israel. Kamu degil sangat aku mati kamu, tapi atas doa Nabi Allah Musa, aku hidupkan balik mujizat aku bagi dengan dia. Thumma abathnakum, kami bangkitkan kamu min ba'di mautikum, daripada kematian kamu. La'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukurlah di atas kamu mati tadi, mati tak sebab bertaubat. Tapi sekarang ini kamu kena bersyukur pasal aku hidupkan balik, kamu sempat bertaubat lagi, balik sempat kembali pada ajaran yang benar balik. Maka dia pun bangun balik. Maka Nabi SAW selesai lah. Percayalah dia macam ini. Dia pun balik, ajaklah balik semula ke tempat baki yang 70,000 tadi menunggu di tempat asal duduk tadi. Balik semula ke tempat sana. Bila balik di sana, dalam ayat yang lain, maka tunjuklah wahai kaumku, ini dah cerita dah 70 orang cerita bagaimana keadaan. Cerita Ngazek, degilnya kaum, kami tetap tolak kitab Taurat wahai Musa. Tengok degil. Yang 70,000 tadi tolak kitab tersebut. Kami tak percaya, kami tak terima kitab Taurat ini. Tengok kitab zalimnya, degilnya Yahudi ini. Maka ketika itulah Allah amat murka dengan diorang. Maka Allah angkat gunung Tursina, nak hempak di kepala diorang. Allah bagi dua pilihan. Kamu nak terima kitab ke, kamu nak aku hempak dengan kitab dengan gunung ni. Maka kami terima sujud separuh. Maka mereka percaya dengan kitab. Maka dalam ayat lain, maka mereka pun ikutlah kitab tersebut. Maka zalim degilnya bangsa Yahudi yang sampai ke tahap tu. Sampai ke tahap tu mereka tetap melawan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok surah ni, surah Al-An'am pun ada rasanya. Kisah-kisah pasal dia ada kisah lain. Kisah Al-A'raf juga, kisah Al-A'raf ayat 171. Allah kata, khuzu ma ataikum, terimalah kitab ini, kalau tidak aku empat dengan gunung ini. Maka mereka terimalah ketika itu. Habis. InsyaAllah mereka sedar sekejap. Itulah degilnya bangsa Yahudi. Macam kalau kita pun tengok, Allah nak paksa supaya umat terima kitab begitu bersungguh-sungguh. Nabi berusaha nak suruh masyarakat terima kitab begitu bersungguh-sungguh. Tapi kita okeylah. Kawan-kawan kita yang memandang rendah dengan tak nak belajar memahami Al-Quran. Maka amat jauh sekali dengan cerita yang kita nak bawa ini. Maka paksaan Allah supaya Nabi Musa bagi kitab kepada umat dia begitu bersungguh-sungguh sekali. Tapi kita Quran dah ada, kitab dah ada, kita simpan di rumah saja, tak nak belajar memahami kitab Al-Quran tersebut. Itu contoh ibrah yang kita boleh belajar, memandangkan pentingnya kitab Al-Quran untuk kita. Maka kita kena usahalah sebagaimana kaum Yahudi, bangsa Yahudi ini.
Maka dah habis cerita sebab, maka terima beriman semua kitab golongan ini. Maka mereka pun nak baliklah ke negeri asal dia. Ke negeri mana? Palestin. Dia orang daripada Mesir. Asal-asal dia orang ke Palestin ni. Baitul Maqdis ni. Siapa membawa ke Mesir? Yang bawa ke Mesir ialah keluarga Nabi Allah Yusuf. Mereka menjadi lama sekali pasal mereka langgar arahan Allah. Maka Allah telah campakkan mereka menjadi hamba kepada Fir'aun. Maka Musa pergi menyelamatkan mereka. Pergi menyelamatkan mereka dengan kedegilan macam ni. Maka habis cerita ini, maka Nabi Allah Musa nak bawa mereka kembali semula ke negeri asal dia, Palestin, yang ini negeri di Baitul Maqdis tersebut. Ini kisah dia. Wazalna alaikumul ghamama wa ini, tapi kisah ni dia lompat sekali. Saya cerita susu galuh dia. Maka bila nak pergi balik ke negeri dia ini, maka Allah pun bagi tahu Nabi Allah Musa, wahai Musa, bagi tahu Yahudi bahawasanya di Baitul Maqdis tersebut ada satu kaum yang jahat. Kaum yang jahat di mana? Kamu dengan kaum kamu masuk pintu gerbang Palestin tersebut, mereka akan menyerah diri. Mana kalau berperang pun, perang memang syarat saja. Sedangkan di sini Allah dah cerita dah bagaimana Allah dengan kuasa dia boleh selesaikan masalah. Tapi untuk menguji bangsa Israel, bangsa Yahudi ini, nak masuk ke negeri asal dia, ada sikit ujian. Ujian dia, ada pembesar-pembesar bangsa lain yang kontrol di negeri Palestin ini. Maka wahai Musa, bagi tahu kau masuk sana tu ada kaum lain yang menunggu kamu berperang sekejap, tapi pasti kamu menang. Tengok ni. Sekadar pesanan Allah, adakah bangsa Yahudi percaya? Maka bila Yahudi dengar berperang, tengok ni. Dengar saja menggadaikan nyawa dia, walaupun untuk jalan Allah, orang yang kurang iman akan tak nak pergi. Maka dia kata, wahai Musa, kalau macam ini tak boleh jadi. Kamu ajak Tuhan kamu pergi berperang dengan di Palestin tersebut, kami tunggu di sini. Tengok dia kata macam tu. Wah, dalam ayat ni surah dalam surah lain lah, surah apa tadi? Surah Al-Maidah ada cerita dia. Maka tak nak. Bila tak nak, Allah hukum dia tak boleh sampai ke negeri dia. Mereka sesak di padang teh dalam perjalanan tadi. Dalam perjalanan kerana ditolak, dia mengeluarkan perkataan suruh Musa pergi berperang dengan Tuhan walaupun arahan Tuhan, mereka tolak arahan Tuhan, maka Allah sesatkan mereka selama 40 tahun di padang teh. Teh inilah kebingungan teh ni ataupun padang kesesatan. Maka ikut tafsir kecil sangat je. Ada mengatakan 12,000 kaki persegi, kecil, tapi mereka berpusing selama 40 tahun tak jumpa cari hingga mereka mati di padang teh tersebut. Allah tutup. Pasal apa? Pasal mereka lawan arahan Allah, tak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam tempoh 40 tahun mereka sesap di padang teh tersebut, Allah bagi nikmat lagi. Ini nikmat dia dalam tempoh di padang teh tersebut. Wa dhallana 'alaikumul ghama, dan kami telah menaungi kamu dengan awan dari panas matahari di padang pasir. Satu pokok pun tak ada di padang teh ni. Tak ada apa, pokok tak ada, rumah jauh sekali. Maka panas-panas amat terik, tapi Allah bagi nikmat dia. Wa zallanna alaikum, kami telah menaungi kamu dengan al-ghama, panas kamu dengan awan. Di tahap tu kamu lapar. Wa anzalna alaikumul manna wal salwa. Bila kamu lapar, aku turunkan makanan manisan, madu daripada syurga, dan as-salwa, burung daripada syurga. Kamu ambil burung tu, kamu cicah je. Cicah burung madu, makan. Makanan yang paling berkualiti, paling berkhasiat. Tengok. Dah lah teduh. Mana mereka bergerak, awan akan ikut mereka. Pergi ke hulu, awan ikut ke hulu. Pergi ke hilir, awan ikut ke hilir. Lapar saja, Allah turunkan makanan daripada syurga. Apa kita nak tengok ke sini? Allah nak tengok, bagi tahu kita di sini, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ada kuasa luar asbab dia. Dengan kuasa gaib, Allah boleh selesaikan masalah. Wahai hamba, sepatutnya kamu akan mati di padang Mesir. Dengan makanan tak ada, dengan panas kamu akan mati. Tapi kamu bergantung dengan aku ada kuasa luar asbab aku yang boleh tolong kamu untuk memberi makan, minum kamu daripada aku sendiri dengan ikhtiar
kamu saja. Nampak tak sekarang ni? Allah kita apa ibrah dia? Ibrah kita perlu berdoa. Kadang-kadang kita sebut ni berdoa pun kena berikhtiar. Ini term yang kita guna tu. Berdoa pun kena ada pun tu. Sepatutnya kita berdoa dan berikhtiar. Berdoa, memadai berdoa, Allah tolong. Dah, dulu Nabi Musa berdoa saja, Allah bagi tongkat dia boleh belah laut. Maka dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita jangan berprasangka buruk. Dengan berdoa saja Allah boleh selesaikan. Ikhtiar bukan istilah pun. Maknanya ikhtiar, kita nak ikhtiar. Dengan cara berdoa pun ada kemungkinan Allah boleh selesaikan masalah. Allah boleh sempurnakan hajat. Ikhtiar lebih-lebih lagi. Maka itu kena jaga-jaga dengan ayat pun. Dah, banyak kita guna ayat pun. Maknanya bila kita berdoa mesti kena berikhtiar. Bukan macam tu. Jangan sekali-kali kita pekehkan sekali berdoa dengan berikhtiar. Pasal setengah-setengah kes kita minta luar biasa Allah, insya-Allah. Sejauh mana kita rapat dengan Allah, Allah akan kabulkan permohonan kita. Tanpa berikhtiar pun Allah boleh bagi. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mensyaratkan tanpa berikhtiar doa tak makbul, itu tak boleh. Pasal ini telah mengambil sifat Allah. Ini akidah sebenarnya. Maka ketika itulah luar asbab dia Allah turunkan manisan dan daging burung. Patut Allah kata apa? Kulu min tayyibat. Kulu, makanlah kamu semua dari tayyibati, benda-benda yang baik, makanan-makanan yang berkhasiat, ma razaqna, daripada rezeki kami. Kami yang bagi rezeki kami ini. Maka dan selepas kamu makan sini, aku lindung dengan panas ini, mana ini nikmat-nikmat yang aku beri. Maka lepas itu wahai bangsa Yahudi, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Jangan kamu lagi lepas ini menzalimi diri kamu sendiri. Pasal apa? Pasal jangan kamu buat kezaliman lagi, kerana kezaliman itu menzalimi diri kamu sendiri. Jangan kamu menyebarkan arahan Allah, jangan kamu lawan lagi. Zalim ini ialah langgar perintah Allah. Itu zalim. Allah suruh, dia tak buat. Allah larang, dia buat. Itulah merosakkan bumi. Kita baca ayat, jangan kamu merosakkan muka bumi. Merosak bumi ialah melanggar perintah Allah. Bukan kata merosak bumi ini melakukan atas muka bumi ini. Merosakkan bumi atau menzalimi ialah melanggar perintah Allah. Jadi bila Allah banyak sekali bagi nikmat macam ini, Allah berfirman, mulai hari ini janganlah kamu degil lagi. Boleh? Sama ni untuk cerita senang faham. Kita boleh cerita pada orang lain lagi ni. Cuma kena baca surah lain lagi pasal dia ada saling kait-mengait dengan surah-surah yang lain. Ayat 58. Dah selesai dah kes ni. Selesai dah kes 40 tahun. Ambil ayat 58. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah. Maka dah habis dah tempoh sesak 40 tahun tersebut. Ada juga riwayat mengatakan ketika ini dipimpin oleh Nabi Yusha' bin Nuh. Selepas Nabi Musa wafat, ada Nabi Harun wafat, ada lagi pengganti dia, Nabi Yusha' bin Nuh, bersama-sama dengan dia, generasi baru daripada generasi yang sesat di padang teh tersebut. Maka bila habis tempoh 40 tahun tersebut, maka kisah ini berlaku. Wa iz qulna, dan kenanglah ketika kami berfirman. Allah kata, wahai bangsa Yahudi, kenanglah ketika kami berfirman apa? Udkhulu hazihi qaryah. Hazihi qaryah, masuklah ke dalam qaryah, ke dalam bandar Palestin tadi. Ini cerita lain pula, nak sambung. Dulu dia nak masuk, dia tak nak masuk. Dah habis cerita 40 tahun, masuk baliklah wahai bangsa Yahudi, masuklah balik ke negeri Qaryah, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis atau Palestin. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada. Makalah minlah apa yang ada di Palestin tersebut. Pasal dia kata jemunya kami hari-hari makan manisan dengan salwa, hari-hari makan manisan dan salwa. Teringin juga nak makan benda-benda lain lagi. Kita baca ayat mana lah. Maka ini salah satu ayat dia juga. Maka masuk negeri asal kamu, negeri Palestin, yakni Baitul Maqdis, maka fakulu minha haitsu syi'tum, makalah apa-apa yang ada dalamnya. Tapi
Ada syarat dia. Tengok ni. Allah nak uji lagi. Kita setiap hari ada ujian. Nak tengok sejauh mana kita ikut ujian tersebut. Kehidupan kita hari-hari diuji sama dengan kemewahan ataupun dengan kesusahan. Ini Allah nak uji dengan peraturan-peraturan dia. Nak masuk bandar Baitul Maqdis, cara mana? Wadkhulul baba sujada. Masuk dengan sujud. Nak masuk pintu gerbang, kalau pintu gerbang kat sana, kalau istana apa ke, kena tunduk. Ada juga riwayat macam tu. Ada juga mengatakan kena solat. Berbagai-bagai tafsiran. Tunduk ke, rukuk ke, bungkuk ke, solat ke, tak kisah. Pasal apa? Pasal ini tafsir. Maka wadkhulul baba sujada. Masuk pintu dengan sujud. Cara sujud wallahu taala alam. Setengah-tengah solat 2 rakaat solat sunat. Tak macam mana. Lepas tu di samping sujud ataupun tunduk satu perkara. Mana Allah perintahkan peraturan ni amalan perbuatan tunduk ataupun sujud. Lepas tu lisan waqulu dengan perkataan apa dia? Khittatun ini ialah Allah ampun dosaku. Kalau kita agak astaghfirullahalazim, memohon keampunan Allah. Nah, pasal dosa banyak sangat ni. Nak masuk lagi asal balik. Dulu tok nenek dia dah tak nak pergi berperang. Dia hukum di Padang Teh. Habis tempoh tersebut nak masuk semula untuk memohon maaf. Khittatun maknanya ampun dosa. Bila kamu ucapkan khittatun, bila kamu tunduk, wahai bangsa Yahudi, naghfir lakum khotayakum. Kami akan ampun segala dosa kami, kan kamu selamat duduk di negeri Palestin tersebut. Tengok ini peraturan Allah. Wasanazidul muhsinin. Dan kami akan tambahkan muhsinin. Kamu jadi orang-orang yang baik. Kamu rasa nak tolong orang lain saja. Ini muhsinin. Ihsan. Aku akan campakkan perasaan ihsan dengan kamu. Ini bagus ni. Kita kena ada sifat ihsan. Apa sifat kita yang boleh mengembirakan orang lain? Sifat ihsan. Kita kena ada pada kita sifat tersebut. Maka dengan sebab dia buat amal perbuatan dia tunduk, mulut dia kata khittatun, maka Allah akan campakkan wasanazidul muhsinin dengan selamat dalam itu. Tengok. Nak tengok bila uji macam ini, tengok apa reaksi bangsa Yahudi. Tengok ni, fabaddalal lazina. Mereka menggantikan, tengok ni. Maknanya amalan yang Allah suruh buat, dia tak puas hati. Amalan yang ditunjukkan oleh Nabi, dia tak puas hati. Maka dia cuba reka amalan-amalan lain yang dia rasakan boleh memuaskan hati dia. Ini bid'ah. Ini sejarah bid'ah. Bagaimana Allah suruh tunduk. Allah suruh ucap khittatun. Tapi mereka ubah. Mereka tak puas hati. Mereka rasa tak ada power lah. Kalau ni mereka buat cara lain. Allah, Nabi suruh zikir pagi petang. Dengan la ilaha. Apa ucapan la ilaha illallah ke? Astagfirullah. Kita pergi hu. Nampak tak? Sama. Benda sama. Dia tak puas hati dengan apa yang Allah turunkan. Apa yang Nabi tunjukkan. Dia tak puas hati golongan-golongan yang dibisikin oleh syaitan ni. Dia rasa faedah lain lebih besar kalau dia buat perkara-perkara lain. Maka di sini fabaddalal lazina zalamu qaulan. Mereka orang-orang yang zalim. Pasal dia nak ubah tadi. Allah gelar orang zalim dia ni. Qaulan, perkataan dia, mengubah perkataan dia. Tafsir mengatakan instead of khittatun, mereka ubah di tafsir ni habbatun. Dia kata apa? Ubah dia. Habbatun fi sya'ratin. Tak ada maksud pun. Habbatun ini biji benih gandum. Nah, biji benih gandum dalam rambut. Nah, tak ada apa-apa pun. Habbatun fi sya'ratin. Tak ada kesan pun. Sedangkan Allah suruh sebut khittatun. Dia ubah sikit je. Tak puas hati dengan ucapan tu. Dia ubah kata lain. Lepas tu, Allah suruh tunduk. Dia masuk dengan kata dia dengan duduk. Dia bersila. Dia mengisuk punggung ke belakang. Pelik. Dah. Pelik.
Allah suruh macam lain, dia pergi buat macam lain. Fabaddala allazina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalam. Maka kesan daripada mereka buat ajaran baru tak sama dengan yang Allah suruh, maka ketika itu juga fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i. Maka Allah hukum mereka dengan turunkan wabak daripada langit. Rijzan, penyakit daripada langit. Orang kata wabak taun, penyakit taun turun daripada langit ketika itu juga untuk kena kepada semua sekali bangsa Yahudi ini. Bima kanu yafsukun, kerana mereka menderhaka, tak ikut arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Apa ibrah kita boleh ambil sini? Ibrah kita boleh ambil sini, setiap yang Allah perintah, setiap yang Nabi tunjukkan, kita mesti ikut. Kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini ibrah kita sini, bagaimana bangsa Yahudi telah mengubah perbuatan dan juga sebutan, perkataan mereka mengubah. Maka zaman dahulu Allah terus jatuhkan hukuman dia yang dengan penyakit-penyakit tersebut. Habis itu maka mereka pun kena ta'un. Mereka kena ta'un itu kita baca ayat lain pula. Ini untuk nikmat-nikmat dia aja. Ayat 60. Wa iz istasqa Musa liqaumihi. Ini ketika dia flashback balik kepada ketika sesak dahulu. Al-Quran ini dia tidak ada macam sejarah tu. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, bukan itu. Al-Quran ini dia akan melompat-lompat. Pasal yang penting nak ambil ibrah. Tujuan Al-Quran bukan kita nak baca macam novel, nak tahu cerita tu. Ialah untuk kita mengambil ibrah. Pasal kenapa? Kalau kita tak nak mengambil ibrah, kita tak boleh beramal. Bila kita tak boleh mengambil ibrah, tak boleh beramal, apa jadi? Allah akan hukum kita dengan meletakkan syaitan dalam kita. Betul, itu berbeza. Jadi ayat ni ialah dia kembali semula kepada ketika Nabi Musa dan rombongan dia sesat di padang teh lagi. Maka dia makan manisan dengan burung ini. Dahagalah wahai Musa, kami ni asyik makan burung dengan manisan saja. Tak ada air kami nak minum. Dia minta macam tu. Maka kenanglah wahai bangsa Yahudi, bila kamu minta air di padang pasir yang kering kontang, kami bagi. Nabi Musa berdoa, kami bagi dengan menggunakan luar asbab kami untuk sekadar Nabi Musa pukul dengan tongkat dia kat batu, maka kami keluarkan 12 mata air. Pelik, ganjil dah. Sepatutnya nak keluarkan air, mesti kena gali ataupun ambil tongkat gali dalam tanah. Tapi Allah wujudkan luar asbab dia supaya kita meyakini Allah, luar asbab adalah milik Allah. Kita kena bergantung dengan Allah atas segala masalah dan segala permohonan kita. Maka diungkitkan balik. Wa iz istasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air kepada kaumnya. Liqaumihi faqulna tudrib bi'asakal hajar, pukullah batu kamu, tongkat kamu di batu tersebut. Maka fanfajarat min husnata asyrata aina, maka dengan tiba-tiba terpancut air 12 mata air, 12 perigi. Kenapa 12 perigi? 12 perigi kerana 12 suku kaum Yahudi daripada keturunan anak Nabi Allah Yaqub. Dia 12 orang tadi, 12 suku kaum. Suku A, suku B, suku C, sehingga 12 suku kaum. Maka supaya tak bergaduh, tak berebut air, maka 12 siap-siap Allah bagi kepada bangsa Yahudi 12 perigi, 12 mata air tersebut. Tengok ini dalam Al-Quran banyak sekali Allah ceritakan perkara-perkara luar biasa. Jadi perkara-perkara luar biasa Allah ceritanya hak milik Allah. Pemuda kafir tidur 300 tahun tanpa kena setitik air, tak mati pun. Ini pukul batu, keluar air. Pukul laut, terbelah laut. Ini perkara-perkara luar biasa. Supaya apa? Supaya kita yang baca Quran, perkara-perkara luar biasa ini milik Allah, tak boleh ada pada orang lain. Maka kalau ada orang lain ada luar biasa, maka itulah daripada
syaitan dan jin yang menipu kita. Itu je konsep dia. Maka kena meyakini perkara-perkara luar biasa adalah hak milik Allah, ataupun keramah yang diberi kepada wali-wali dia, ataupun mukjizat yang diberi kepada nabi-nabinya. Kalau orang lain yang tidak ada apa, tiba-tiba ada kuasa luar biasa, tak, tikam tak luk, potong rambut tak gugur, maka itulah syaitan bersama-sama mereka. Mereka ada pembela, ada pendamping mereka yang boleh menolong mereka. Ini merupakan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini kita ambil ibrah dia kata itu. Ibrah dia Allah tunjukkan dia punya luar biasa dia. Supaya apa? Supaya orang Yahudi tahu luar biasa hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Maka supaya apa? Supaya mereka tahu tempat masing-masing. Maka kulu washrabu min rizkillah. Maka makan dan minumlah daripada rezeki Allah. Itu hak Allah. Wala ta'thau fil ardi mufsidi. Dan janganlah kamu merebakkan bencana-bencana dan kerosakan di muka bumi. Janganlah kamu lawan lagi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh lagi cerita ni. Kamu mengantuk dah. Kalau mengantuk kita minum air dulu. Bismillah. Ayat 61 kita ayat last pasal ayat 62 dia pergi kepada pergi kepada bangsa yang lain pula. Pergi kepada bangsa sifat-sifat Yahudi yang lain. Wa idh qultum ya Musa, dan kenanglah ketika kamu berkata kepada Musa, berkata kepada orang yang sesat. Orang sesat tadi. Cerita balik, dia flashback balik kepada yang mereka sesat selama 40 tahun di padang teh. Cerita balik. Dan kenallah ketika 70,000 bangsa Yahudi yang sesat di kebun teh tersebut, kamu berkata kepada Musa, wahai Musa, wahai Musa, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kami dah jemu dah ni, duk makan makanan semacam saja. Tengok. Asyik-asyik pagi makan burung dengan menisan. Tengah hari makan burung dengan menisan. Malam makan burung dengan madu. Jemulah makan sejenis. Dia katanya tu. Tengok dia betapa dia sombongnya, tak berpuas dengan makanan yang paling baik. Sebab tu bangsa Yahudi ini dia amat sombong kerana kita baca apa ni? Keturunan dia hebat-hebat, keturunan dia. Keturunan dia nabi-nabi, keturunan dia pembesar-pembesar, keturunan dia orang kaya-kaya, orang lawa-lawa. Semua keturunan dia ada kelebihan. Lepas tu dia sombong. Lepas tu dia sikit-sikit dia akan menjualkan keturunan dia. Dia akan menjualkan keturunan. Apa ibrah kita sebenarnya? Ibrah untuk... lupa pakai ni. Ibrah dia untuk kita pun sama. Kita jangan jual keturunan kita. Pasal ukuran kita diikut daripada sifat ketakwaan kita. Bapak kita wali sekalipun, kalau kita tak semayang tak jadi. Maka jangan jual keturunan kita. Kita keluarga kita. Banyak sekarang ni dia jual, dia keturunan orang sekian-sekian, keturunan Habib dah, mari duduk di sejuta di Indonesia ni, dia hebat. Berbagai-bagai peristiwa. Keturunan lah. Adakah dia betul-betul mengamalkan Al-Quran dan Sunnah? Itu sepatutnya kan. Maka itulah sifat orang Yahudi. Maka mereka dah jemu asyik-asyik hari-hari duk minum madu dengan burung. Dia minta, kami dah jemu lah ni wahai Musa, hari-hari duk masih makan benda yang sama saja. Fad'u lana, berdoalah kamu wahai Musa, rabbaka, kepada Tuhan kamu. Rabbaka, dia minta berdoa. Tengok, dia tahu berdoa dengan Allah tidak ada ikhtiar pun. Kalau rapat dengan Allah akan kabulkan. Jadi mananya istilahnya kita pergi tengah kita mengatakan berdoa kena ikhtiar, berdoa pun kena berikhtiar. Kita marah anak kita, kamu doa tatika aja. Mana boleh kena ikhtiar juga. Sering kita mengucapnya itu. Jangan sebut itu. Itu sebenarnya berlacanggah dengan ayat-ayat yang macam ini. Tengok ni. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha. Berdoa dengan Tuhan kamu, yukhrij. Berdoa kamu yukhrij lana, untuk dia mengeluarkan lana untuk kami mimma, daripada
tumbitul ardu, tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Mimba qaliha sayur-sayurannya, wa kithaiha buah timunnya, wa fumiha bawang putihnya, wa adasiha kacangnya, wa basaliha bawang merahnya. Diminta macam tu. Jemu dah makan nak minta lapar. Kalau ada pakai benda gulai, tahu campur bawang, campur lada tu, rasa sikit burung tadi. Dia bikin itulah. Dia jemu macam tu. Maka dia minta benda-benda macam ini. Diminta suruh berdoa. Maka ini perkara luar asbab. Kalau Allah nak turunkan, Allah boleh turunkan terus. Lepas tu ini dua tafsir lah. Ada tafsir mengatakan Nabi Musa tak berdoa pun. Dan Nabi Musa mengucapkan pasal sering dia minta dengan Nabi Musa benda tu, Nabi Musa mengatakan, kenapa kamu wahai kaumku, allazi huwa adna billazi huwa khairun. Ada kamu nak benda yang lebih rendah? Huwal astabdilu. Qala, Musa kata, astabdiluna, ada kamu nak tukarkan allazi huwa, dia yang adna, lebih rendah. Ada kamu nak ganti daging burung dengan madu yang lebih tinggi dengan bawang-bawang yang lebih rendah ini? Billazi huwa khair, yang jauh lebih baik burung dan madu ini. Kenapa kamu nak benda yang bermutu rendah? Ada juga macam tu. Ada juga tafsir yang lain. Musa berdoa, Allah jawab kenapa mereka nak benda yang bermutu rendah ini. Berbagai-bagai tafsir. Tak kisah macam mana pun. Maka kalau kamu nak juga, maka ihbitu misram fa innalakum ma sa'altum. Maka pergilah ke kota yang lain. Pergi tempat lain lah. Jangan duduk kat sini. Kamu pergi ke tempat lain. Ihbitu misram. Pergi tempat lain, kota lain. Fa innalakum ma sa'altum, maka sungguhnya bagi kamu apa yang kamu minta itu sebenarnya waduribat alaihimuz zillata wal maskanah, maka telah ditimpa kehinaan dan kenistaan. Maka kesan daripada bangsa Yahudi ini yang tolak pemberian Allah, kufur nikmat Allah, selalu melawan ayat-ayat Allah, maka Allah telah jatuh hukum pada mereka. Apa dia? Alaihimuz zillatu wal maskanah. Zillatu wal maskanah. Makanya kehinaan dan kenistaan. Allah mencampakkan sehingga sekarang ini bangsa Israel dia tidak akan tenang. Semua dunia orang tak suka dengan bangsa Israel. Kita tengok sekarang, kenyataan sekarang ini pun, negara sendiri pun, dia pun orang tuntut lagi negara Palestin. Pasal dia kata negara dia itulah, Israel tuntut negeri Israel tu. Dia kata Israel ni, sejarah dia masa dia. Kini dia kata ni, kini Musa lagi. Maka, tapi Allah mencampakkan perasaan hina kepada bangsa Israel sehingga sekarang ini. Dan yang kedua, bangsa Israel tak akan bersungguh dalam bidang agama. Dia hanya mencapai kelebihan dunia saja. Maka Allah bagi istidraj dengan dia orang ni. Dia berniaga dia berjaya dunia. Tapi untuk akhirat Allah hinakan dia. Waba'u bighadabim, maka mereka kembali kepada kemurkaan Allah, minallah, kemurkaan Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfurun, kerana mereka selalu mengingkari bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Dah kita baca sebelum ini bagaimana mereka ubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari segi matan dia ataupun dari segi tafsir dia. Yang kedua, wa yaqtulunan nabiyyin, mereka juga membunuh nabi-nabi mereka bila nabi mereka tak sehaluan dengan mereka. Siapa nabi yang bunuh? Nabi Yahya dia bunuh. Nabi Isa pun dia cuba nak bunuh. Tapi Tuhan dah selamatkan Nabi Isa dengan naik ke langit dah. Tapi dia bunuh. Nabi kita pun dia cuba nak bunuh juga. Nabi kita pun dia cuba nak bunuh juga. Dengan di balik perang tu. Perangkap berbagai-bagai bangsa Yahudi. Setakat Nabi, ulama, dia tak kisah. Dia akan bunuh. Buat apa saja. Maka itulah Allah bongkarkan jahatnya bangsa Yahudi ini. Wa yaquluna nabiyyina bighairi haqq, tanpa apa-apa kebenaran pun. Bila bercanggah dengan amalan mereka, bercanggah dengan kehidupan mereka, bercanggah dengan selera mereka, mereka akan bunuhkan semua sekali. Zalika, demikian itulah kerana bima asaw wa kanu ya'tadun, mereka, kedurhakaan mereka adalah melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala.
Itu ayat. Dah habislah ayat ulama orang Yahudi dan mereka kufur nikmat. Sifat yang pertama. Ayat 40 hingga ayat yang 62 ini, 61 ini merupakan sifat pertama orang Yahudi, sifat ulama-ulama Yahudi. Dah kenal dah, kita belajar dah. Maka kalau ustaz-ustaz kita pun berperangai macam dia, ini bahaya ni. Ini ada fahaman mengambil sifat ulama-ulama Yahudi. Kalau kita pun kufur nikmat seperti mana nikmat-nikmat yang mereka diberi banyak sangat, kalau kita kufur nikmat tersebut, kita juga telah mengambil sifat-sifat Yahudi tersebut. Maka ibrah kita banyak. Ayat 40, hampir 20 ayat. 20 ayat ini kita kena faham betul-betul supaya kebanyakannya sama dengan sifat kita sebenarnya. Kurang meyakini hari akhirat, kurang meyakini ayat-ayat Allah. Walaupun meyakini tapi tak yakin, tak masuk ke hati. Ini isunya. Isu kitanya, kita tak masuk ke hati apa-apa yang kita belajar. Al-Quran cerita hari akhirat, tapi hari akhirat tak masuk dalam hati kita. Ini masalah kita. Maka cukuplah untuk malam ni. Ramai dah mengantuk ni. Jadi kita sambung. Dah isyak dah ni? Isyak dah kan? Kita sambung untuk bulan depan pula insya-Allah. Ciri sifat-sifat yang kedua, bangsa Yahudi. Ada nak tanya tak? Lupa bagi soalan lah. Kalau tanya, nak tanya. Awak lagi dah? Dari ramai dalam sejarah Nabi, riwayat mengatakan tapi tak sampai 10 orang semasa Nabi Yahudi ni. Tapi Nabi pesan sebelum dia wafat, sebelum bagi dia wafat, dia bagi tahu umat keluarkan semua sekali bangsa Yahudi daripada Makkah Madinah. Zaman dia lah. Maka zaman Sayyidina Umar, zaman pemerintah Sayyidina Umar, dia keluarkan semua sekali bangsa Yahudi daripada Mekah dan tanah Arab. Maka bertempiaran lari semualah bangsa Yahudi pada sini. Tapi ada juga bangsa Yahudi yang peluk Islam. Ada juga Maulana Hadi cerita salah seorang guru dia asal daripada Israel lah. Tapi dia memang hebat. Dia dalam Islam cukup-cukup hebat ni. Kalau dia terima Islam, memang dia seorang yang hebat. Dan ramai sahabat Nabi daripada orang Yahudi. Ramai. Islam hebat. Dia seorang yang hebat. Pasal kelebihan anugerah yang Allah bagi dengan dia, seorang yang hebat. Umi Salam banyak. Lain salah boleh salah. Pasal dia ni ada kelebihan banyak kan. Tak ada soalan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah.